Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang hadir di Playa FB kita. Saya Iman Nur Hizam, bersama-sama dengan saya adalah yang berbahagia Major General Datuk Seri Jamil Khair Baharom. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Bicara Nasional. Baik Datuk, saya tahu Datuk sangat sibuk dan sebagainya. Kita sekarang ni nak berbincang tentang banyak perkara, terutamanya tentang Datuk sebagai seorang veteran dalam pentadbiran negara, dalam pentadbiran UMNO itu sendiri dan Barisan Nasional. Jadi Tok, kita dapat serba sedikit pandangan Datuk lah tentang isu kita sekarang ni semasa di PRN Johor pada kali ini. Mungkin Datuk boleh berikan kepada kami pencerahan pendapat Datuk tentang kestabilan masa depan. Macam mana tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, pendengar dan juga rakan yang bersama dengan saya, BNCOM. Saudara Iman, terima kasih kerana sudi untuk menjemput saya untuk turut bersama pada hari ini berkongsi pandangan dan idea melihat tentang politik negara pada hari ini. Saya nak tekankan begini ya. Satu kepelikan yang kita dapat dalam negara pada saat dan ketika ini, lebih-lebih lagi sesudah daripada PRU yang ke-14, yang di mana PRU 14 bermula pada 9 Mei tahun 2018. Sekali kita buat pilihan raya, kita sudah dapat 3 Perdana Menteri. Di Johor kita dapat 3 menteri besar. Dan kali ini diputuskan untuk memilih sekali lagi bagi menentukan siapakah yang bakal menjadi Menteri Besar Negeri Johor. Dan berbalik kepada persoalan khusus yang telah disebutkan oleh Iman kepada saya tentang bagaimana kestabilan politik itu begitu penting. Begitu mudah untuk kita lihat bagaimana negara-negara yang sekarang ni kalau kita tengok negara di Ukraine dan juga Rusia sedang berhempah pula dalam pertembungan peperangan dan sebagainya. Orang mengatakan di ambang peperangan. Ya, betul. Dan kita sudah melihat ramai orang, kedutaan luar negara termasuk Malaysia telah menyampaikan maklumat alert kepada kaki tangan kita yang berada di sana, betul, rakyat Malaysia yang ada di sana dan rakyat-rakyat dunia yang berada di Ukraine, yang berada di Rusia yang sudah diminta untuk bersiap sedia keluar daripada negara tersebut. So, dalam arti kata mudah, kalaulah sekiranya kestabilan itu, perang belum berlaku. Betul. Belum berlaku lagi hal-hal yang besar ke atas kedua-dua buah negara. Walaupun sudah ada bunga-bunga serangan itu sudah sedikit bermula. Tetapi bayangkan, kalaulah semua negara-negara ini, kedutaan mereka keluar, pelabur-pelabur mereka akan turut keluar, peniaga-peniaga mereka akan turut keluar, dan hubungan luar negara mereka akan terbatas, bahkan mungkin barangkali sempadan negara akan ditutup, maka kita bayangkan ketidakstabilan yang baru hanya terpercik sedikit api percikan perpecahan, sudah menampakkan ketidakstabilan. Apatah lagi dalam konteks politik dalam negara kita pada hari ini, kita bukan peperangan, tetapi ketidakstabilan dalam menentukan kepimpinan yang silih berganti juga akan memberikan kesan politik, kesan sosial, kesan ekonomi, kesan pendidikan dan sebagainya. Ditokok tambah, negara dunia diserang dengan peristiwa COVID dan sebagainya lagi, ini menambah parahkan lagi keadaan dan kestabilan perlu dilihat dalam pelbagai sudut. Dan kita meletakkan bahawa kestabilan adalah satu perkara yang amat penting dalam menentukan kesepaduan, menentukan kelangsungan, menentukan orang kata kemesraan di dalam kehidupan berkeluarga dalam negara Malaysia ini. Betul, baik. Datuk, bila Datuk cakap tentang perkara tersebut, apabila kestabilan itu tiada, maka segala-galanya akan punah harapan. Dan itu satu contoh yang sangat baik untuk kita lihat bahawa kestabilan masa depan Johor ini sangat-sangat penting kerana jika tiada kestabilan, maka tiadalah masa depan. Betul tak? Jadi Tok, bila kita cakap tentang masa depan, tentang kestabilan ni, saya tertarik mungkin nak tanya Datuk lah tentang isu Felda yang dikatakan diselesaikan masalah hutang Felda ini oleh TSMY. Jadi apa pandangan Datuk? Begini, saya melihat kalau kita mengambil pendekatan approach sejarah sebenarnya, di Malaysia ini terkandung di dalamnya ada 222 parlimen. Sebenarnya ada 52 parlimen yang di dalamnya terkandung Felda. Dalam arti kata, kita melihat orang memerhatikan bahawa Felda ini adalah merupakan suatu tempat, satu medan yang sangat penting dalam konteks geografi politik.
Maka sebab itu orang merebut ruang untuk mengambil daripada felda-felda ini, terutamanya penghuni-penghuninya yang menjadi pengundi sekaligus dalam menentukan jumlah kerusi yang didapati oleh mana-mana parti yang tadi. Dan saya melihat bahawa sebenarnya kalau kembali saya kata sorotkan kembali kepada sejarah, felda yang dimulakan dulu daripada lurah bilutnya sehingga sampai pelbagai felda. Iman ya. Kalau Iman sedar, felda ni rumahnya dibina dahulu dengan hanya satu bilik, rumah kayu. Dan dia ada lantai dia, dia ada tiang yang nak kata tinggi sangat tidak, nak kata rendahkan sangat pun tidak, tetapi hanya cukup untuk melepasi kalau berlaku banjir, berlaku pelbagai bencana-bencana alam untuk menahan daripada rumah itu dia hanyut dan sebagainya. Ini satu hal. Yang keduanya ialah pemilihan masyarakat kaum felda itu dipilih daripada masyarakat yang datangnya daripada jumlah keluarga yang kecil. Maknanya mungkin ada satu anak, orang yang dah kahwin, tetapi anak tidak ramai. Dan kemudian bila mereka ni datang dipilih daripada temuduganya golongan-golongan orang-orang yang berada pada tahap B40. Jadi golongan yang dianggap sebagai memerlukan dokongan dan bantuan. Alhamdulillah berkat usaha ini diterajui oleh Barisan Nasional pada waktu dulu. Tun Razak sebagai orang yang menjadi brainchild ataupun orang yang melahirkan idea emas ini. Yang mana melahirkan kalangan-kalangan orang-orang felda yang jumlah ratusan ribu ini daripada penokar felda. Yang cantik yang saya nak rakamkan pada saat dan ketika ini, kita tengok di Lurah Bilut dan sebagainya, rumah-rumah yang bukan seluruhlah di Malaysia ni, termasuk sampai di Sabah dan Sarawak. Felda-felda yang saya katakan ini, sudah tidak ada lagi rumah yang asal dulu satu bilik dan rumah papan. Kalau ada pun hanya sekadar peninggalan untuk menjadi kenangan. Tetapi di sebelah tu sudah dibina rumah yang 5 bilik, yang 6 bilik, yang 7 bilik dan dibuat daripada bahan-bahan binaan batu. Ada JB, Lyndon Johnson, LBJ. Di Labu Negeri Sembilan. Satu contoh kejayaan yang amat hebat. Amat dibanggakan. Oleh kerana terlibat tanah mereka dengan pengambilan, golongan penokar-penokar ini dia diangkat sehingga menjadi usahawan-usahawan, menjadi jutawan-jutawan kerana pampasan pembayaran di atas pengambilan tanah-tanah mereka. So, saya melihat kalau lah ada di hujung-hujung ini ada orang yang mendakwa mereka lah yang hak menjadi juara untuk nak melahirkan jutawan-jutawan yang memberikan bantuan kepada orang felda. Sebenarnya UMNO menjantuni yang bahkan di zaman Tun Razak sehinggalah dipergiatkan sangat di zaman yang amat berhormat pada waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib, mantan sekarang ini, mempergiatkan bantuan kepada felda sehingga felda telah pun diangkat dan juga dipersadakan di peringkat dunia dengan menyenaraikan di bursa saham. Holdings company sendiri. Dan ianya adalah merupakan salah satu daripada syarikat FGB ini adalah merupakan syarikat yang sangat besar di peringkat dunia dan mempunyai aset yang cukup besar. Daripada ini, kita melihat bahawa kesungguhan kita tak henti-henti membantu daripada felda. Jadi, apalah sangat kalau kita nak bincangkan, kalau ada orang yang mendakwa mereka itu menjadi penolong pembantu kepada felda, sedangkan hakikat yang ada ialah kita tidak pernah berhenti daripada perjalanan membantu felda dahulu sehingga sampai sekarang. Betul. Saya suka sangat dengan jawapan Datuk tu, dan juga anda di luar sana perlu faham bahawa hutang yang dilansaikan sebanyak 8.3 bilion itu hasilnya daripada segala apa yang Datuk dah ceritakan. Daripada dulu, daripada zaman Tun Razak lagi, kita membina, membangunkan, mengumpul dana, kewangan dan sebagainya. Tidak mampulah pentadbiran selama 17 bulan oleh Perikatan Nasional ketika itu menghasilkan wang sebanyak 8.3 bilion untuk bayar balik hutang, lansaikan hutang-hutang felda. Jadi itu saya rasa satu perkara yang menunjukkan bahawa apa dikatakan tentang felda seharusnya berkait rapat dengan Barisan Nasional itu sendiri. Kerana Barisan Nasional mempunyai felda di hati mereka. Betul tu Baik. So, mungkin saya nak sentuh sikit dan tanya kepada Datuk tentang KWSP tu. Apa pandangan Datuk tentang orang-orang yang macam tadi berlakon jaguh, tiba-tiba pula nak cakap kami memperjuangkan air citra KWSP dan sebagainya. Padahal mereka lah yang sebenarnya kata ini adalah hikayat Puteri Gunung Ledang. Macam mana Datuk? KWSP ini, saya ingin melihat begini ya. Orang dapat melihat bahawa di seberang sana, di pihak pembangkang dan sebagainya, mereka ada homework juga. Mereka faham
di mana mereka nak dapat stok-stok pengundi yang banyak. Tentunya saya kata tadi 52 parlimen daripada Pelda. Betul. Tentunya daripada tabung haji ada 9 juta pendeposit. Tentunya kita ada penyimpan-penyimpan di dekat jutaan orang di dalam KWSP. Maka sebab itu mereka cuba untuk nak melihat apa yang boleh memberikan pulangan politik kepada mereka. Dan UMNO secara konsisten sehingga diangkat di dalam kita punya PAU, Persidangan Agung UMNO, bahawa kita nak supaya Citranya, KWSP-nya memberikan pulangan kembali kepada mereka-mereka yang menyimpan. Bukan nak minta daripada peruntukan kerajaan, tapi wang yang telah mereka simpankan, yang simpanan itu kita faham sangat-sangat bahawa untuk harapan hari tua mereka, untuk masa tua mereka. Tetapi maksud masa tua itu apabila tenaga dah sudah semakin berkurang, mata dah semakin kabur, perut dalam keadaan terhimpit makanannya, pencennya dah tinggal dah tinggal berapa sen saja lagi. Maka wang KWSP menjadi bantuan untuk mereka. Tetapi di saat walaupun belum pencen, tetapi perut sudah mengempes, pendapatan sudah mula tiada, dan mereka terpaksa menunggu sehingga peluang pekerjaan yang terpaksa diberhentikan. Ada pula orang yang menunggu terpaksa kerja tak diberhentikan, tetapi gaji dihentikan sehingga sampai dapat pulang kembali bekerja semula. Maka kita melihat walaupun dalam suasana kekalutan, rakyat dibendung dengan COVID yang ditangani dengan pendekatan darurat yang membawa kepada menurunnya sangat-sangat ekonomi Malaysia. Mereka ini masih lagi bersabar. Maka apa salahnya kalau mereka meminta supaya KWSP meminta Citra dan sebagainya. Dan saya fikir kalau kerajaan berlapang dada melihat kepada cadangan dan pangan UMNO yang konsisten. Yang orang kata bukan kita pelik pelok, sekejap kita kata ya, sekejap tidak, bukan cheat smoke. Kita makanan yang ada sekejap tak ada. Maka saya melihat bahawa pandangan ini dilihat bukan secara individu, tetapi organisasi UMNO juga melihat keperluan kepada KWSP dan Citra ini dilihat untuk bantuan kepada orang yang memerlukan pada bantuan. Kalau tidak, namakan apa pun kita sebutkan kata untuk bantuan di hari tua, mereka hari ini tak tua di sudut umur, tetapi tua dalam konteks pendapatan mereka yang sangat berkurangan. Betul, Tok. Saya rasa itu untuk kita tekankan bahawa mana-mana parti politik yang di seberang sana, Perikatan Nasional, PAS sendiri yang berkata sebegini, mereka hanya bercakap besar kerana inginkan undian daripada golongan-golongan yang mencarum di KWSP. Walhal yang telah memperjuangkan daripada hari yang pertama pandemik sehinggalah ke hari ini adalah UMNO, Barisan Nasional, yang telah memperjuangkan dan sentiasa menekan kerajaan dan menekankan bahawa perlunya pengeluaran KWSP untuk pencarum-pencarum sendiri. Itu duit dan wang mereka sendiri. Kenapa tidak digunakan sekarang? Baik, Tok. Saya nak tanya pula, Tok, tentang bila Datuk tadi cerita juga tentang tabung haji dan isu-isu tabung haji. Mungkin apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut? Saya amat berterima kasih pada kesempatan waktu yang terbatas ini untuk kita bicara soal tabung haji. Sebab sebenarnya saya melihat bahawa dunia sebenarnya mengiktiraf kewujudan tabung haji. Bahkan saya masih ingat lagi di zaman saya sebagai sesudah mantan menteri sekarang ni, saya melihat bahawa waktu dalam lawatan-lawatan bilateral daripada pelbagai negara yang datang ke Malaysia, bahkan pada pertemuan-pertemuan. Ini Masya Allah, di Arab apabila musim haji, King Saudi akan menjemput semua orang pada petang Hari Raya Haji ke istana mereka. Dan mereka selalu mengkisahkan tentang kejayaan-kejayaan pengurusan ibadat haji di Makkah dan juga dikaitkan dengan negara-negara yang melaksanakan ibadat haji. Dan saya ingat sepanjang hampir 10 tahun saya jadi menteri, tidak pernah secara konsistennya tanpa gagal Arab Saudi akan membariskan di antara pujian semasa pertemuan setiap hari petang Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji di istana mereka dengan jemputan seluruh negara dunia yang hadir. Mereka akan menyebut, contohilah, lihatlah, ialah peranan dan juga tugas yang telah dilaksanakan oleh pihak tabung haji. Malangnya, institusi yang mempunyai 9 juta pendeposit telah pun dimomokkan dengan kesalahan kononnya penyalahgunaan. Dia bermula daripada sikit saja bahawa tabung haji membayar hibah
ataupun dalam bahasa yang selalu kita sebut Dividen dengan dividen bonus, tetapi bahasa yang digunakan oleh tabung haji ialah hibah. Di mana hibah ini kita berikan walaupun di dalam akta dan peraturan tabung haji tidak terikat. Nak bagi hibah pun boleh, tak nak bagi pun tak boleh, pun boleh. Tetapi jaminan mereka ialah jaminan yang dijamin tidak hilang. Betul. Kalau dia simpan 1 juta, 1 juta lah akan dia kembalikan. Betul. Jadi tidak diberikan garanti dan sebagainya untuk hibah. Namun saya melihat bahawa betapa kesungguhan petugas-petugas tabung haji untuk bekerja, kaki tangan tabung haji, pengurusan tabung haji, ahli lembaga tabung haji amat concern kepada 9 juta pendeposit orang Islam kerana nawaitunya yang cukup baik iaitulah melaksanakan ibadat haji. Tetapi oleh kerana kitalah yang berebut untuk kepentingan tujuan politik, untuk tujuan nak mencari meraih pengundi, maka sudah dimomokkan tentang kita memberikan dividen, kita bagi hibah dalam keadaan kita tidak mempunyai aset dan keuntungan yang sebagaimana yang telah pun kita berikan hibah. Tetapi kena faham, orang ramai kena faham, pendeposit amat-amat perlu memahami bahawa wang simpanan yang mereka carumkan kepada tabung haji, sebelum kita nak umumkan deposit kita, nak umumkan hibah, kita akan diaudit terlebih dahulu oleh Jabatan Audit Negara. Ini yang termaktub dalam Akta Badan Berkanun yang mesti dipatuhi oleh tabung haji, diaudit oleh Jabatan Audit Negara ataupun selalu orang ungkapkan dengan bahasa ringkasnya JAN. JAN nak audit. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga tidak sunyi daripada audit-audit antarabangsa. Sebab kita ada perniagaan kita, kita ada bisnes kita dengan luar negara. Betul. Sebagai contoh kita dengan UK. Sebagai contoh kita ada bangunan-bangunan dan juga pembinaan, development kita berada di Australia. Dan pelbagai negara-negara luar lagi. Jadi kita perlukan audit antarabangsa. Sebab tu tabung haji menggunakan audit Ernst & Young. Jadi audit ini mengaudit untuk tujuan keperluan-keperluan yang lain. Dan macam tu juga, ada pandangan yang dibuat berdasarkan audit yang dibuat oleh PricewaterhouseCoopers. Ini dimainkan oleh pihak bankang. Kita tidak menolak, kedua-dua auditor ini adalah merupakan yang ternama, top 10 dalam dunia. Dan mereka adalah, kita cara penerimaan. Cuma approach pendekatan, sudut pandang pengauditan ni, dia mungkin berbeza. Maka sebab itu kita melihat untuk membayar dividen dan bonus ini, kita berdasarkan kepada base yang telah ditentukan oleh Jabatan Audit Negara. Bahkan kerajaan yang selepas daripada mengambil alih Barisan Nasional Kerajaan PH pun untuk nak membayar dividen dan bonus, tapi ialah nak bayar macam mana, ada untung sangat ni. Jadi audit yang dibuat juga base kepada audit yang telah dibubuhkan oleh JAN. So mana yang kita nak katakan bahawa finding dapatan daripada audit-audit antarabangsa ni yang kita katakan ianya kita punya aset kurang daripada kita punya hutang liability dan kenapa kita membayar dividen yang sedemikian. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham bahawa kita tahu ada di sana kecemburuan yang cukup tinggi. Betul. Sebab pendeposit tabung haji kebetulan ada 9 juta orang dan semuanya adalah orang Islam. Betul. Dan kedengkian kecemburuan yang tinggi ini ialah termasuk dalam konteks politik kerana nak meraih sokongan dan juga mendapat pengundi-pengundi yang sebab kalau bayangkan kalau 9 juta di sana separuhnya ada keraguan, kebimbangan terhadap simpanan mereka, maka mungkin mereka terjemahkan keraguan dan juga kebimbangan. Betul. Jauh sekali lagi golongan-golongan yang sudah semacam termakan percaya dengan apa yang ditomahkan, diterjemahkan pengundian mereka di atas kertas undi dengan undi menolak kerajaan yang ada. Betul. Dan inilah kesan yang sedang kita lalui. Betul. Dan kita tengok sejak daripada kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional, huru-hara lah segalanya. Tabung haji kalau dalam konteks pengumuman dividen dan dalam konteks hibah pun sudah dinilai terlalu rendah. Betul. Ada orang kata tak apalah kita tukar sikit sekali parti, tetapi besok ni kalau tak sedap macam pakai baju lah, tukar yang lain. Saya nak bagi tahu hotel tabung haji di beberapa tempat, terutamanya negeri saya Lostar, di Kedah dah tukar kepada nama raya. Tolong bagi tahu kepada saya siapa yang boleh menukarkan balik nama hotel ini kepada nama hotel tabung haji sekarang. Dia bukan tukar pakaian. Betul. Apabila polisi sudah ditukar, approach sudah ditukar,
dan kesan daripada fitnah yang tertukar ialah kerajaan dan juga aset orang Islam. Betul. Jadi untuk pengetahuan anda semua, itulah dia apabila aset-aset tabung haji ini dijual oleh Pakatan Harapan, hilanglah aset-aset orang Islam itu sendiri. Itulah satu perkara yang orang-orang di sebelah sana ingin mengaburi mata-mata kita. Dan untuk pengetahuan semua, Pakatan Harapan ini, ahli-ahli ataupun gengnya tu adalah juga daripada Parti Pribumi Bersatu, PBBM. Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Perikatan Nasional itu sendiri adalah daripada Pakatan Harapan. Jadinya orang yang sama, kumpulan sahaja yang berbeza. Jadi perkara itu sudah pasti menunjukkan bahawa mereka adalah orang-orang yang macam mana tu, tak boleh dipercaya tu. Betul tak? Kita bagi statement berani sikit. Sebab keberanian ini menunjukkan bahawa kita benar. Untuk tabung haji ni juga untuk pengetahuan semua, pada zaman Barisan Nasional sajalah yang kita mempunyai kuota haji tertinggi di dunia, betul tak? Berbandingkan dengan semua negara Islam di seluruh dunia, Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan Arab Saudi, dan kerana itulah kita mendapat kuota tabung haji, kuota untuk pergi ke haji setiap tahun paling tinggi. Walaupun negara Islam kita ini bukan negara yang paling banyak penduduk Islam. Indonesia lebih besar begitu, tapi kita mendapat kuota lebih daripada mereka semua. Jadi itu telah menunjukkan bahawa zaman Pakatan Harapan habis. Sampai ke sekarang pun tabung haji ni kuota sangat-sangat sikit lah tu. Jadi itu tentang tabung haji. Sekarang nak tanya sedikit lah Datuk tentang mungkin ikhtiar Barisan Nasional. Mungkin Datuk ada apa-apa yang Datuk nak highlightkan dan sebagainya. Silakan Datuk. Baik. Dalam konteks Barisan Nasional pada hari ini, saya menyorot sekejap ke belakang sebelum PRU yang ke-14 yang lalu, sebab saya melihat bahawa PRU 14 ini adalah titik mula perubahan besar dalam negara kita Malaysia. Titik mula yang menjadi perubahan ini bila mana adanya serangan besar-besaran ke atas kerajaan, dan mungkin approach yang mereka gunakan menyasarkan Perdana Menteri sebagai subjek yang menjadi keutamaan perbincangan. Dan sebab itu macam-macam diletakkan ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Kalau kita bercakap soal 1MDB, panah-panah itu akan menuju kepada batang tubuh Perdana Menteri. Kita bercakap soal Grab. Bahkan Grab itu sampai jauh perginya. Bukan hanya sekadar Grab itu akan mematikan, kononnya mematikan taksi. Sebab itu kita tengok sebulan sebelum pilihan raya, taksi-taksi yang ada di Malaysia pada waktu itu sudah menaikkan bendera parti pembangkang. Betul. Pada waktu itu untuk tujuan nak menyatakan ketidakpuasan hati mereka. Betul. Dan driver pemandu taksi bersedia untuk menjadi radio dan juga menjadi communication peoples untuk disampaikan secara tak rasmi dan juga tak perlu bayaran pun. Saya naik taksi, you tidak ada pilihan, takkan tengah jalan nak turun. You kena dengar sehingga sampai ke rumah. So, semua percakapan itu menolak, menyebut tentang keburukan Barisan Nasional. Betul. Dan pada waktu tersebut, Grab bukan hanya sekadar Grab bakal mengambil alih, bahkan Grab ni milik keluarga Datuk Najib. Ya, betul. Milik isteri Datuk Najib. Ya, betul. Tapi akhirnya, hari ini, tak ada kena-mena langsung pun Grab tu milik daripada keluarga Datuk Najib, milik isteri Datuk Najib, Datuk Seri Rosmah. Jadi semua ini, dia satu, bahkan kematian Teo Beng Hock juga, walaupun dia mati di bangunan SPRM, tetapi yang terkait ialah Kerajaan Malaysia ialah Datuk Seri Najib. Begitu juga kematian A. Kugan dalam lokap, tetapi ini mewakili kemarahan kepada kaum India sebab mati di lokap polis adalah di bawah Kerajaan Malaysia adalah Datuk Najib. Matinya Teo Beng Hock, A. Kugan, matinya disebabkan kerajaan. Atan Tuya. So, tuan-tuan, kemarahan ini sangat-sangat mempunyai gelombang yang terlampau besar, yang terlampau hebat, yang menyebabkan kemarahan itu begitu membuak dan juga begitu menekan semua. Tetapi, bukan takat itu saja, banyak hal-hal yang lain yang dikaitkan di atas batang tubuh kerajaan, khususnya Datuk Najib dan juga keluarga dia. Dan kemudian mereka mendatangkan kempen-kempen janji-janji manis yang melangit. Lebih manis daripada gula. Kan? Maka kempen-kempen janji manis yang melangit ini, iaitu kita kata minyak turun RM1.50 di dalam lebuh raya, harga marah makan dekat rendah akan murah, kamera di lebuh raya, AES akan dihapuskan, Tol akan dihapuskan. Dan bahkan bukan takat hapus. Kalau ada lagi pun,
datang ke Johor, turun tol Simpang Renggam, claim di situ. Itu Jadi, paling penting. Iman boleh pergi. Saya boleh pergi ya? Boleh pergi. Oh, baik, ke Ada pejabat tempat ahli parlimen. untuk diklaimkan. Baik. Dan orang percaya. Orang ramai percaya sebab orang percaya Barisan Nasional memulakan dulu kita panggil BRIM lah sebagai contoh. Betul. Daripada berapa ratus ringgit, 600, naik 800, naik sehingga sampai 1,200. Orang melihat, ya, ini janji yang diumumkan dalam bajet, dia umumkan dalam manifesto, dan janji ini ditunaikan. Betul. Maka dia pun rasa apabila pembangkang berjanji nak buat KWSP, nak buat untuk PTPTN akan dihapuskan untuk anak muda. Betul. Anak muda percaya, ya, ini janji yang mereka yang nak jadi kerajaan dan of course mereka mesti tunaikan. Betul. Rupa-rupanya kan, ku harapkan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Apa yang mereka harapkan semua menjadi hancur dan menjadi lebur, dan anak-anak muda tadi tak sangka mereka ditipu. Bila mereka tanya bila lagi, maka diberitahu bahawa manifesto bukan kitab suci. Jadi kalau inilah jawapan teka-teki sepanjang perjalanan, tak pelik Iman ya? Betul. Tak pelik 2019 Januari. Betul. Tak mengambil masa yang panjang. Ya betul, 2018 Barisan Nasional kalah. Betul. Dan ada pilihan raya Sungai Kandis, Seri Setia, Balako pada tahun 2018. Betul. Dan rakyat masih lagi meletakkan pengharapan yang tinggi. Betul. Tetapi masuk dan tidak tertunai. Masuk saja 2019 Januari, pilihan raya bermula dekat dengan Cameron Highland. Turun ke bawah Februari ke Semenyih. Betul. Turun ke bawah ke Rantau. Daripada Rantau turun lagi ke Tanjung Piat. Betul. Dan hari ini kita duduk di Johor, negeri Johor yang bumi dalamnya terkandung Tanjung Piat. Betul. Turun lagi ke Kimanis, Sabah. Betul. Sabah, sampai di Sabah pun kita bertanding. Dan kemudian turun lagi ke Selim. Betul. Di Pahang. Betul. Selim Perak. di Perak. Di Pahang dulu. Cini. Ya. Di Cini. Pahang. Turun lagi ke Selim. Dan kita tengok pada 7 siri pilihan raya, semuanya kita meraih kemenangan yang sangat membanggakan. Sehingga orang bimbang dah oleh kerana bangga. Sehingga tak ada semena-mena. Angin tak ada, ribut tak ada. Ada orang turun daripada takhta kerajaan Perdana Menteri dalam tempoh 20 bulan. Saya nak bayangkan gini Iman ya. Saya nak bayangkan bahawa perjalanan politik yang ada pada hari ini, Nabi pesankan untuk akhirnya kepada pengundi-pengundi. Nabi kata, la yuldagul mu'min min juhril wahidin marratain. Mukmin tidak boleh harus digigit, dipatuk, diketip, dipagut oleh seekor ular dari lubang yang sama, daripada ular yang sama. Hari ini, pengalaman 2018 yang lalu, pelanggan PRU 14, kita telah digigit, ditipu, dikencing dan sebagainya. Maka jangan kita sekali lagi dipagut, diketip di dalam lubang yang sama oleh ular yang sama kali yang kedua. Mudah-mudahan kita akan membuat pilihan yang dalam keadaan yang penuh normal, dalam penuh ketenangan untuk memilih Barisan Nasional pada kali ini. Betul. Tok, saya suka sangat dengan apa yang Tok cakap. Tok, dua perkara yang saya rasa patut penonton-penonton di luar sana tekankan dan fahami. Yang pertama, iaitu disebabkan Barisan Nasional selama-lama 60 tahun mentadbir negara sentiasa memberikan manifesto yang boleh ditepati, janji-janji yang diberikan, dan contohnya macam PRU 13 dulu, kita punya janji sebanyak 99% dicapai sebelum PRU 14. Dan kerana oleh itulah rakyat-rakyat, anak muda terutamanya terfikir, mestilah orang janji confirm dapat. Sebab itulah rakyat terfikir, PH mestilah lebih kurang sama macam tu. Rupanya tidak. Janji yang diberikan oleh PH tidak sama langsung sama sekali dengan level or credibility of Barisan Nasional ketika Barisan Nasional memberikan janji-janji mereka. Dan kedua adalah seperti mana yang Datuk ceritakan tadi, iaitu gelombang biru, Datuk. Setiap siri-siri PRK, PRN negeri juga telah berlaku sejak 2019 dan sejak itulah gelombang biru ORI, gelombang Barisan Nasional, kepercayaan rakyat kepada Barisan Nasional itu telah kembali. Jadi anda di luar sana, jika anda tidak sertai gelombang ini, tak tahu apa lagi nak cakap tu. Baik Tok, kita nak sentuh sikit lah Tok tentang veteran-veteran kita di Malaysia. Datuk pun merupakan Brigadier General dan merupakan yang pertama untuk posisi Datuk pada tahun 2005 Tok. Nak tanya tentang veteran. Dan zaman Barisan Nasional kita sentiasa gerakkan tabung amanah veteran. Tapi sampai di zaman PH, habis tabung tu pun dah tak ada. Macam mana tu? Baik, kita melihat bahawa
tentunya dalam kehidupan berorganisasi tentera ini begitu tersendiri alamnya. Alamnya begitu tersendiri kerana sebab itu dia punya skim perkhidmatan dan juga cutinya tak sama. Sebab kalau cuti awam itu adalah hak dia. Hak dia untuk bercuti. Tetapi untuk tentera dia tidak menjadi satu hak ke atas cutinya sendiri pun. Bahkan dianya dianggap sebagai satu kelebihan yang diberikan dan boleh ditarik bila-bila masa cuti tersebut. Sebab itu kita tengok kehidupan tentera ni begitu unik dan tersendiri. Dia hidup dalam satu kawasan, perumahan yang bersama, kamp yang bersama, bertugas bersama, family pun duduk dalam kawasan tersebut. Ini menunjukkan betapa kesiapsiagaan untuk menghadapi tugas dan tanggungjawab tentera ini ialah berperang. Dibunuh ataupun membunuh. Ini lesson awal yang telah diberikan. Sebab tu tentera bila nak masuk cap jari pun 10. Bukan 1. Kena semua cap jari 10 sebab kalau salah satu terpotong, kita meletakkan nyawa kita untuk mempertaruhkan nyawa demi negara kita. Dan sebab itu kita melihat dalam zaman Barisan Nasional kita meletakkan kebajikan Angkatan Tentera ini juga harus diberikan keutamaan. Sebab dunia mereka dunia yang terlalu unik dan mereka bukan lagi terikat dengan, saya kata, waktu cuti pun boleh. Cuti itu bukan lagi sebagai satu kewajipan tetapi satu diberikan atas dasar hanya sekadar untuk nak memberikan ruang rehat dan sebagainya. Tetapi boleh dipanggil balik pada bila-bila masa mereka. Sebab tu hari raya mereka pun dalam kamp, hari cuti mereka pun dalam kamp, aktiviti mereka tidak bersama dengan kita ni yang turun pergi ke mall dan sebagainya. Mereka berada di hutan belantara, di sempadan negara, di perairan negara, di udara pada saat-saat orang menikmati cuti rehat, hari raya, lebaran, bulan Ramadan dan sebagainya. Mereka menjalankan tugas memastikan keamanan terkawal dalam masa yang ada dan dalam masa perang mereka berada di barisan hadapan mempertaruhkan nyawa mereka. Sebab itu saya katakan tadi kalau bercakap soal kebajikan, maka kebajikan mereka perlu ditamakan. Cuma sedikit barangkali kesilapan faham di kalangan masyarakat. Kalau dah aman tenteram ni buat apa lagi banyak-banyak askar? Kalau dah aman tenteram ni buat apa lagi ramai kalangan nak tambah lagi, betul. Jadi dia kata bahkan dia pergi yang lebih jauh lagi, dia akan pergi kata ini soal pembadiran dan sebagainya. Dia tidak sedar bahawa keamanan yang sedang dinikmatinya sekarang ini kerana orang menghormati pihak yang menjaga keamanan tersebut, bimbang kalau dia melakukan provokasi dan sebagainya akan ada tindak balas ke atas mereka. Tapi bayangkan kalau ada negara yang tidak menyediakan pasukan keselamatan mengawal negara mereka, bila-bila masa saja akan berlaku, ialah mudah kita katakan ikan yang terdedah tidak ditutup dan tidak ada tudung saji dan sebagainya. Mudah sangat kucing-kucing untuk nak makannya. Betul. Jadi kenapa pula oleh kerana kucing tak ada, maka kita nak pakai tudung saji pula, buka aja. So banyak benda elemen-elemen bersih dan sebagainya yang akan merosakkan makanan tadi. Balik kepada persoalan kita, maka sebab itu UMNO Barisan Nasional yang menjadi teraju kerajaan menjaga soal kepentingan pihak keselamatan ini sedaya mungkin yang mampu dibuat oleh pihak negara. Sebab itu kalau kita perhatikan peruntukan bajet negara, di antara kementerian yang mempunyai peruntukan bajet yang portionnya di antara yang besar, selain daripada kesihatan, pendidikan, ialah bidang pertahanan dan juga termasuk KDN. Artinya fokus kita untuk melihat bahawa rakyat terjamin keselamatannya sehingga aktiviti ekonomi dapat berjalan dengan baik. Orang kampung dapat untuk nak melaksanakan aktiviti kehidupan keharian mereka, pertanian, nelayan dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit sebanyak kekurangan, tetapi saya ingat daripada tahun ke tahun, masa ke semasa kekurangan ini dibaiki sebilang masa oleh pihak kerajaan Kementerian Pertahanan. Betul. Baik, itu saya rasa apa yang Datuk cakap tadi sangat-sangat penting apabila kita tekankan bahawa Barisan Nasional sentiasa mementingkan keadaan ataupun keberadaan ketenteraan kita. Tidak pernah sama sekali Barisan Nasional mengatakan tentera ataupun pasukan-pasukan keselamatan negara ini tidak penting. Apatah lagi nak dikomparekan pula dengan Pakatan Harapan tu. Pakatan Harapan sendiri yang keluarkan statement, askar tentera kita ni makan tidur je kerja. Pakatan Harapan cakap. Dan jangan lupa, jangan lupa dan tolong ingat bahawa dalam Pakatan Harapan ada parti bersatu. Parti TSMY, Tan Sri Mahyudin Yassin itu punya parti ada dalam Pakatan Harapan pada ketika itu. Jadi beliau sekarang ni berada di Perikatan Nasional, orang yang sama, benda yang sama,
fahaman yang sama bahawa mereka tidak penting dan tidak sayangkan tentera-tentera kita, pasukan keselamatan negara kita. Seperti mana Datuk katakan tadi, tanpa ketenteraan yang kuat dan kukuh, mungkin boleh jadi macam Ukraine sekarang tu. Kenapa Rusia sanggup dan berani nak serang Ukraine? Dia kata, Ukraine ni tak ada kekuatan ketenteraan, sebab tu kita boleh senang-senang je serang. Sebab itulah bagaikan tudung saji untuk laut ikan. Begitulah tentera dan pasukan keselamatan untuk negara Malaysia. Betul tak? Jadi Tok, minta maaf sangat-sangat, masa sangat mencuburi kita. Mungkin boleh berikan Datuk punya kesimpulan ataupun mesej-mesej nak disampaikan kepada rakyat Johor terutamanya. Silakan. Yang saya nak simpulkan dalam masa yang terbatas ini ialah Alhamdulillah, dalam sebuah keadaan kepayahan dan kesusahan, keperitan yang dilalui sepanjang daripada PRU 14 yang telah pun berlalu, Allah takdirkan untuk negeri Johor, rakyat negeri Johor, pengundi-pengundi Johor dengan satu peluang pilihan di hadapan mereka. Para pengundi di negeri Johor khususnya, tuan-tuan telah dihidangkan, ditakdirkan oleh Allah melihat performan ataupun kemampuan pentadbiran di zaman Barisan Nasional, dan Allah takdirkan juga untuk melihat bagaimana performance yang dilaksanakan di zaman Pakatan Harapan dan di zaman kemudian selepas Pakatan Harapan PN ini. Maka timbang-timbangkanlah, lihat-lihatkanlah. Dan saya sudah mendengar suara-suara cakap di kedai kopi, di luar kedai, di dalam masjid, di luar masjid, di jalan raya, di pasar-pasar, Melayu bercakap, orang India juga bercakap, orang Cina juga turut bercakap. Mereka kata the best ialah Barisan Nasional. 12 hari bulan tentukan bahawa pada malam tersebut Barisan Nasional menjadi pilihan dan jadi kerajaan yang bakal untuk menerajui negeri Johor, insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi hadir. Saya rasa sangat-sangat berharga kehadiran Datuk, dan terima kasih banyak-banyak kerana memberikan mesej-mesej, fakta-fakta kepada rakyat di luar sana, terutamanya rakyat Johor, untuk fahami tentang kepentingan PRN Johor ini dan kenapa Barisan Nasional perlu diberikan peluang untuk mendapat rakyat punya mandat supaya kestabilan masa depan terjamin. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan untuk follow kami di setiap platform, Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. FB kita adalah BN Comms Online, BN Comms Official. Dipersilakan dan jangan pergi mana-mana. Kita tetap akan membawa kepada anda fakta-fakta yang tepat dan juga pengisian yang anda perlu tahu untuk undi Barisan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.